Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini, kumpulan 6 akan membincangkan tajuk ASEAN berkaitan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, mereka akan membincangkan manfaat kerjasama dan sumbangan ASEAN dalam pendidikan dan kebudayaan. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ialah sebuah pertubuhan antara kerajaan serantau yang terdiri daripada 10 negara di Asia Tenggara dan 2 negara pemerhati. Terdapat manfaat kerjasama dan juga sumbangan ASEAN dalam pendidikan dan kebudayaan. Melakukan pertukaran tenaga pengajar juga salah satu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana pertukaran tenaga pengajar membantu peningkatan kualiti pendidikan di sebuah negara. Tenaga pengajar yang ditukar kebiasaannya mereka yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi dalam sesuatu bidang. Sebagai contohnya pertukaran tenaga pengajar dari Indonesia ke Malaysia. Dengan ini, tenaga pengajar tersebut akan berkongsi idea dan kaedah pembelajaran baharu kepada pelajar di Malaysia. Selain itu, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan adalah menjalankan program penyelidikan dan pembangunan. Hal ini dikatakan demikian kerana negara anggota ASEAN dapat menyumbang idea bernas untuk memajukan bidang pendidikan ke arah yang lebih baik. Keadaan ini sememangnya membantu dalam penghasilan kaedah pembelajaran yang lebih berkesan dalam apa jua situasi. Sebagai contohnya, kaedah pembelajaran secara alam maya yang membolehkan pelajar meneruskan pelajaran dan pembelajaran jarak jauh. Jelaslah bahawa program penyelidikan dan pembangunan merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Festival Kebudayaan ASEAN. Hal ini dikatakan demikian kerana festival ini dapat mempromosikan kebudayaan negara. Keadaan ini mendorong negara ASEAN untuk memperkenalkan budaya mereka tersendiri kepada negara anggota ASEAN. Buktinya, Malaysia pernah mengadakan pentas budaya seperti tarian, alat muzik, pertunjukan rakyat dan kuliner negara ASEAN. Jelaslah bahawa Malaysia pernah bekerja sama dalam Festival Kebudayaan ASEAN. Mengadakan Festival Filem ASEAN. Hal ini dikatakan demikian kerana filem dapat membantu mempromosikan budaya, tradisi dan warisan ke arah penumpuan ASEAN. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mempromosikan filem-filem ASEAN ke pasaran antarabangsa. Buktinya, Malaysia pernah mendapat anugerah filem terbaik pada tahun 2015 yang berjudul Terbaik dari Langit. Festival filem ASEAN tersebut diadakan di Pusat Convention Borneo, Kuching, Sarawak. Jelaslah bahawa Festival Filem ASEAN dapat menggalakkan kerjasama dan rangkaian dalam industri filem ASEAN dan dari ASEAN ke antarabangsa. Seterusnya, sumbangan ASEAN dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualiti pendidikan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kerjasama antara negara anggota akan menyumbangkan idea yang bernas untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Pihak kerajaan mampu melakukan reformasi pendidikan ke arah yang lebih maju dan sistematik. Sebagai contohnya, penerbitan bahan ilmiah yang pelbagai memudahkan pelajar menguasai sesuatu pelajaran. Jelaslah bahawa meningkatkan kesejahteraan kualiti pendidikan negara merupakan sumbangan ASEAN dalam bidang pendidikan. Meningkatkan kerjasama kebudayaan dan kesenian. Bagi meningkatkan kebudayaan, setiap negara ASEAN perlulah menganjurkan pesta filem ASEAN, lagu ASEAN dan kebudayaan ASEAN. Keadaan ini mendorong kerjasama yang dilakukan dalam pelbagai bidang kebudayaan. Sebagai contohnya, Malaysia telah menjayakan Festival Kebudayaan dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Tambahan pula, Malaysia juga pernah mendapat penganugerahan filem terbaik ASEAN edisi kedua pada tahun 2015
yang berjudul Terbaik dari Langit. Jelaslah bahwa meningkatkan kerjasama kebudayaan dan kesenian mampu memberikan kelebihan kepada ASEAN pendidikan dan kebudayaan. Dapat memperkembangkan industri pelancongan juga merupakan salah satu sumbangan kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan. Hal ini dikatakan demikian karena budaya yang sama memudahkan rakyat di sebuah negara tersebut melancong ke negara ASEAN yang lain. Industri pelancongan negara berkembang dengan adanya tarikan budaya yang dilakukan. Sebagai contohnya, tarian tradisional, makanan dan pakaian tradisional yang menjadi aset penting kepada negara yang boleh dipromosikan. Jelaslah bahwa kebudayaan mampu memperkembangkan industri pelancongan negara di peringkat global. Di samping itu, sumbangan kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan ialah dapat meningkatkan kreativiti rakyat. Rakyat dapat membangunkan harta intelek budaya sebagai aset baharu perniagaan dan berusaha ke arah pembangunan harta intelek sebagai komoditi perniagaan. Rakyat juga mempergiat usaha untuk menjadikan budaya lebih menarik dan mendapat perhatian orang ramai. Sebagai contoh, penghasilan kraft tangan yang kreatif, penghasilan corak batik yang cantik, dan pelbagai aktiviti kebudayaan. Tambahan pula, rekaan produk kraft baru yang menghasilkan pelbagai bidang batik, tenunan, tekatan, seramik, hasil rimba, dan logam. Oleh itu, kebudayaan menjadi aspek utama dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Kesimpulannya, kerjasama ASEAN dapat memberi pelbagai manfaat dalam pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, kerjasama tersebut turut memberi sumbangan terhadap pendidikan dan kebudayaan untuk negara keanggotaannya.